Okey. Right. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, Assalamualaikum. Right, selamat pagi, selamat hari Isnin. Ya. Okey, biasa hari Isnin ni okey. Mondays Blues lah. Okey, blues yang mana kalau yalah orang kata kalau nak kerja tu macam tak semangat je. Kenapalah kena hari ni hari Isnin kan? Kenapa bukan hari ni hari Jumaat? Rasa Jumaat malam Sabtu tu adalah hari yang paling bahagia. Okey. Alright, so kita seperti biasa lah. Okey, hari ni kita of course lah bersama dengan saya Luqman dan juga Azlan, right, untuk Big to Bazaar Grocery. Okey, seperti biasa rutin mingguan, rutin harian kita sebenarnya. Harian lah sebenarnya. Okey, kita akan bersiaran untuk segmen Big to Bazaar Grocery untuk jam permulaan ini, alright, setengah jam yang permulaan ini. Dan kita akan ikuti dengan projek yang seterusnya iaitu gudang selepas pada jilat. Okey. Kerana apa? Seperti yang ialah orang kata kita ketahui yang mana pada minggu ini okey kita akan merayakan sambutan Tahun Baru Cina. Betul. Jadi kita nak orang kata nak bukan sekadar mewar-warkan tapi kita juga nak memeriahkanlah dengan orang kata walaupun kita dalam keadaan PKP. Okey, as far as I'm concerned new SOP telah pun keluar untuk Tahun Baru Cina. Jadi bagi saya SOP dah keluar. Right. Okey, jangan menyalahgunakan. Betul. Okey, kita kena sama-sama. Okey, kita kena sama-sama mematuhi SOP, garis panduan yang telah orang kata telah di garis panduankan. Garis panduankan. Nampak tu ayat dia tu kan. Okey. Tak mampu tak? Okey, so jangan dicemari lah sebenarnya. Okey, kebenaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan dan juga MKN untuk anda menyambut Tahun Baru Cina pada bersama tahun ini. Keluarga. Ya, bersama keluarga dan juga mungkin rakan tahunan yang terdekat lah. Okey, yang saya baca hari itu saya tak boleh melebihi 15 orang. Radius 15 orang juga radius 10 km. Sebabnya kalau of course lah kita punya saya cuba cari sebab saya dah terbaca juga SOP untuk Chinese New Year pagi ni lah bila saya macam bangun kan tiba-tiba macam dah terbaca. Okey, sementara Alan mencari, kita seperti biasalah. Okey, kita terbatuk pula. Gatal pula tekak tiba-tiba ya. Okey, seperti biasa kita di Big to Bazaar Grocery, okey, untuk tempahan. Right, boleh dibuat dengan 3 cara kan. Okey, yang pertama anda boleh ke Facebook Big to Bazaar Official. Okey, boleh cari ataupun klik pautan ataupun link yang akan disediakan yang akan membawa terus anda ke Google Form, di mana di sana anda boleh membuat pilihan untuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang anda gemari dan juga anda sukai. Okey, yang kedua untuk nombor, anda boleh WhatsApp ke nombor telefon. Mungkin kita boleh minta kru kita untuk paparkan nombor WhatsApp untuk mereka membuat sebarang tempahan. Okey, itu 0124277783. Anda terus saja WhatsApp ke nombor tersebut dan customer service kami akan membantu anda dari segi membuat tempahan. Betul. Dan yang ketiga, anda boleh scan saja. Ini mungkin cara yang lebih pantas. Okey, scan sahaja QR code. Kita boleh minta kru kita untuk tunjukkan poster. Poster tadi. Okey, dekat poster ni ada QR code. Okey, scan saja QR code dan yang seterusnya anda akan terus pergi ke Google Form. So ada 3 cara lah. Okey, di mana anda boleh buat tempahan. Okey, kalau anda nak tempahan anda itu dihantar pada keesokan hari, okey, anda mesti membuat tempahan ataupun order sebelum jam 6 petang hari ini. Betul. Okey, kalau tak nanti kita akan kira order atau tempahan anda okey pada hari esok. Betul. Okey, jadi maksud kita akan hantar lusa pula. Macam itulah. Okey, jadi berbalik kepada revised SOP okey untuk CNY pada tahun ini 2021 yang mana reunion dinner dinner pada 11 hari bulan Februari. Okey, limit tu 15 orang sahaja telah diterhadkan kepada 15 orang ahli keluarga sahaja yang mana tinggal dalam radius 10 km sahaja without crossing district ataupun state. Maksudnya anda tidak boleh melangkaui atau merentas daerah dan juga negeri. Maksudnya kalau yang dalam orang kata apa? Ke taman yang sama. Itu bolehlah. Tapi tidak lebih daripada 15 orang. Lepas tu sekiranya ingin bersembahyang di Tokong, okey, allowed pada juga 11 Februari
12 dan juga 19, limit kepada 30 orang sahaja. Okey. Dan mesti macam biasalah mematuhi SOP, iaitu memakai topeng muka dan juga pelitup muka. Okey, pelitup muka dan juga penjarakan fizikal. Mesti adalah. Lepas tu each player session limited to 30 minit sahaja. Okey. So peluang telah diberikan, right? Ini menggambarkan bahawa kita adalah negara yang majmuk, which is memberikan peluang kepada sekarang pun saya baru tahu kan, solat 5 waktu di masjid-masjid telah pun dibuka. Tapi of course lah dengan certain limitation lah. Which is bergantung kepada keluasan masjid ataupun surau itu. Betul. So telah pun dibuka, tapi tetap ada penjarakan sosial lah. Itu yang penting. Kita tak nak nanti berlaku kita panggil apa? Kluster-kluster baru di rumah ibadat, which is akan menimbulkan. Semalam saya baru je terbaca daripada Ustaz Ruzaimi. Alright. Beliau adalah salah seorang ahli jawatankuasa fatwa negeri Perlis. Dan beliau juga adalah pakar hadis di UPSI sekarang ni. Yang mana beliau mengatakan bahawa alhamdulillah sekarang ni dengan adanya penjarakan sosial, tapi of course dengan orang kata atas sebab-sebab tertentu, dalam keadaan kita pandemik ini, dan kita telah melakukan penjarakan sosial sebab ramai juga yang bising juga kan, macam kenapa dalam solat berjemaah tu nak kena ada jarak dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah dengan adanya penjarakan sosial itu, sekarang ni kita tahu memang tak ada langsung kluster surau masjid, surau ataupun masjid. So kita nampaklah benda tu kan sebenarnya ada kesan, bukan sengaja dibuat, tetapi memang ada orang kata sebab-sebab tertentu. Ada hikmah lah. Betul. Ya Allah. Gatal hari ni saya rasa saya tiba gatal pula dekat Lokman ni. Tak berapa elok sikit. Okey. Alright. So kadang tak cerita. Kadang kita tak ada batuk apa tapi dia punya gatal tiba-tiba tu kan. Dia tiba-tiba dia gatal sangat. Tadi masa datang tu okey je kan. Tiba-tiba dia tengah sembang, pop dia attack. Waktu dia attack tu memang tak, siapa yang pernah kena dia tahulah. Saya sangat amat memahami bila dia punya gatal tekat, especially sebab kita selalu bercakap kan. So bila live ni vocal cord tu tak berehat sebenarnya. Bila kita cakap dengan live ni dan dia ialah non-stop lah, saya sebut tadi non-stop. So kita pun tak boleh nak expect bila dia akan menyerang tu. Once dia serang tapi tu. Tapi yalah untuk kelegaan tekak itu sendiri. Jadi kita akan kongsikan kepada anda yang mana anda boleh dapatkan inilah lemon sebagai contoh. Lemon anda campurlah dengan sedikit madu. Kerana apa? Untuk buat jus lah maksudnya. Buat jus lah. Saya rasa itu Man punya favourite. Betul. So lepas ni boleh lah. Bukan apa, dia nak melegakan tekak tu je. Yang gatal tu. Yang gatal tu. Betul. So madu pun kita tahu dia memang berfungsi untuk boleh melembabkan tekak tu sendirilah. So jadi kita boleh orang kata minum yang suam kan, untuk melegakan tekak kita lah. So jadi boleh belilah dekat Bitu Bazar kan. Itu yang paling penting. Kita ada lemon. Alright. Tapi madu tak ada lagi lah. Madu tak ada lagi lah. Tak apa, yang tu tak ada masalah sebab madu saya rasa kita nak cari banyak kedai-kedai yang menjual kan. Yalah. Either that one is original or not original, itu kita tak ni lah. Tetapi secara umumnya mudahlah untuk kita dapatkan madu tu sendiri. Okay lah, so di Bitu Bazar Grocery hari ni kita tawarkan apa lah. Yang pertama of course lah, sempena Chinese New Year kita dah longgokkan banyak di sini. Nampak tu. Limau Mandarin, yang mana harga ditawarkan hanya RM38.40. Betul. Yang bersaiz L dan juga kuantiti dia ada 24 biji dalam kesemuanya. Kotak ni lah. Dalam kotak tu. So jadi anda boleh terus dapatkan di Bitu Bazar Grocery. Betul. Macam cara buat tempahan kita dah terangkan daripada awal tadi bagaimana ingin buat tempahan lah. Tetapi rasa dia memang terus terang saya cakap memang manis. Kita dah rasa banyak kali dah rasa banyak kali dah. Kalau saya bagi orang kata, kalau saya bagi Lokman juga, itu tandanya memang saya nak menganiaya sabotaj Lokman lah. Macam hari tu pun sama ya. Tengah saya batuk tu dia bagi satu.
Okay. Alright, so macam saya ni Man, tak kira lah batuk ke, kata tekak ke, saya tetap juga makan. Sebab tu memang favourite saya kan. I see. Okay, kemudian kita ada juga buah oren. Alright, ini kita ada buah lemon. Okay. And then apple Fuji, apple hijau dan buah naga yang ada di depan kita ni. Sebenarnya banyak lagi, Man. Betul, banyak lagi pelbagai jenis buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Mungkin di hadapan kali ini, pada minggu ni, mungkin kita tak tunjuk macam kata ada sayur-sayuran. Sebenarnya ada je sayur-sayuran. Okey, saya nak cerita pasal sayur-sayuran, Man. Boleh? Saya punya teringin lah ni. Saya punya teringin lah. Pak Coy lagi ke? Ya, betul. Sebab hari tu saya ada cerita dengan Luqman. Terlepas kan? Ya, saya terlepas. Saya dah, yelah, malas nak berbatah balik kan. So, jadi macam semalam saya teringin, memang saya semata-mata saya beli Chicken Rice Shop lah. Ya, betul. Chicken Rice Shop dan saya tahu lah cerita. Ya, saya beli Pak Coy tu. Lepas tu dia dua saiz tau. Regular and large. Beza dia hanya RM1 saja. Saya tanya dengan dia, dengan staff tu lah. Apa beza regular dengan large ni? Ya, sebab beza dia RM1 je kan. Dia kata large ni memang banyak bang. So memang so saya kata tak apalah, beza RM1 pun macam tak terasa sangat lah kan. So saya ambil lah yang large tu. Memang betul-betul large ada bagi kat saya kan. Tapi memang sebabkan saya seorang dia makan dalam satu kontainer yang besar tu. Kontainer full dengan Pak Coy. Pak Coy masak oyster sauce. Okey. Habis. Makan nasi tak apa tu? Tak, nasi. Oh, nasi. Yang itu saya ratah. Halover. Tak, sebab saya memang macam tu. Saya jenis sayur, especially kalau contohlah Aman, macam dulu arwah mak saya memang suka masak. Dia tahu saya suka masak brokoli, makan brokoli, sorry. Saute lah, maksudnya masak goreng macam tu je kan. Saya dan dia selalu tanya dengan saya tau, kenapa saya tak makan brokoli. Saya nak brokoli tu tapi saya tak makan dengan nasi setengah makan. Saya kata tak boleh. Sebab saya jenis very particular. Kalau lauk tu kalau tak kena, tak sesuai dengan nak campur dengan lauk yang satu lagi tu, saya tak akan makan sekali. So jadi saya akan ratah je lah sayur tu. Betul. Contoh macam kalau ada orang dia makan, dia agak sensitif macam makan asam pedas dia tak boleh campur dengan benda lain. Ada orang makan asam pedas, dia relax tak kicap. Tak, dengan kicap tu boleh. Itu tak, saya sendiri kalau tengok orang makan asam pedas dengan kicap, saya rasa macam jangan mengutuk sebab itu saya nak kecam orang tu. Jangan kecam sebab saya adalah orang yang tahu. Saya tahu orang yang akan makan everything dengan kicap. Okey. Atau lagi macam kuah kurma ke kari ke kan. Dia tak kicap. Kurma tak sesuai lah kot dengan kicap. Ada orang buat kawan saya dulu. Tapi kalau kari, masak lemak, tak kira lah masak lemak putih atau masak lemak kuning tu, lepas tu asam pedas, dan yang paling orang selalu tak boleh terima adalah kan, okey, sebab ramai juga sebenarnya asam pedas diorang makan kicap macam Johor, cuma beza dia makan kicap masin. Macam saya guna kicap manis. Saya everything is kicap manis. Saya tak pandai makan kicap masin lah. Okey, so berbalik kepada asam pedas. Bukan asam pedas. Yang peliknya, okey, yang peliknya adalah saya kalau nasi lemak kan, kalau saya tak biasa dengan sambal yang ataupun nasi lemak yang kita beli tu, saya akan ambil kicap dan saya akan letakkan sambal dia. Sebab saya takut pedas. Itu yang berlaku lah. So jadi memang orang kata selalu memang kelakar lah. Kalau orang yang sambal yang dimasak tu, orang yang masak tu saya kenal, saya tahu sambal dia macam mana, saya tak letak kicap tu. Dah biasa dah. So maknanya kalau kita takut pedas, tak kicap lah. Which is sebenarnya unacceptable juga sebenarnya. Tapi kalau asam pedas letak kicap tu memang biasa Luqman ya. Itu tak pelik ya. Tak, sebabkan biasa tu lah saya mengecam macam ni. Gurau je. Tak, maksudnya kalau saya sendirilah, saya kalau makan asam pedas je lah. Sebab you nak rasa asam pedas tu, kenapa you tak kicap pula? Memang totally berubah rasa dia bagi saya lah. Betul. Ada setengah orang dia akan rasa macam tu. Saya memang jenis, saya rasa most of any food lah sebenarnya, any food yang saya boleh makan, yang saya suka makan, memang saya akan letak kicap lah. Kalau makan macam ayam tak kicap, tak kicap tak? Saya letak juga. Dan kicap saya memang akan letak kicap juga. Sebab apa?
Sebab kicap yang biasa yang dimasak tu dia sedikit cair lah. Betul lah. So saya akan letak kicap saya sendiri. Ambil juga kuah dia tu saya letak, tapi saya rasa macam cair. So saya tak ni. Tapi ada juga yang buat pekat. Betul. Ada yang buat pekat. Especially okay, Man, dia masak kicap dengan black pepper dia macam lebih kurang sama kan. Okay. Kalau black pepper, sebab saya kurang gemas sikit masak black pepper tu, saya akan ambil ayam tu saja dan kicap tu saya letak sendiri. Nampak tak? Ada hantu kicap ya. Kipas udang Kipas udang. Itu sajalah brand yang saya makan. Tapi okey je kalau kadang di luar orang kata nak makan kicap brand lain. Dia lah kadang kat kedai makan kadang tak ada kicap lain kan. So kita just orang kata apa ada kita ambil je lah kan. Tapi kalau di rumah sendiri memang kicap kipas udang lah. Okey, kita berbalik kepada inilah. Okey, macam sayuran Man, pelbagai jenis juga sayuran anda boleh dapati dekat dalam Google Form tu anda boleh tengok. Okey. Anda boleh pilih dan juga buah-buahan, terdapat pelbagai jenis buah-buahan, strawberry pun ada kan. Blueberry imported from Korea kalau strawberry tu. Ni kita ada nangka madu, pisang kaki, pelbagai lagi untuk sayuran kita ada juga. Contohnya brokoli, dan suka brokoli. Kita ada kobis bunga, carrot, lobak putih, peri katak, dan macam-macam lagi lah sebut kat sini. Peri one of my favourite. Man, okey, kita berbalik ke ini saja nak borak-borak kan. Boleh. Sebab kita cerita sayuran dengan buah-buahan ni biasa je lah kita akan ulang-ulang sahaja. Okey, tetapi ada tak dengar berita terbaru? Ini a bit viral lah. Okey. So jadi ada setengah orang dia nak makan petai. Okey, dia nak makan petai tapi yalah kita kan petai kan dia jual ikat kan? Dia jual ikat kan? Okey. So jadi apa orang kata kadang kita seorang tapi tak habis kan petai yalah nanti kan dah lama kan dia lusuh kan. So macam tak sedap dia lah kan. Busuk lah kan dalam kita nak yang crunchy kan. Sebab kita nak bukan jeruk petai. Okey. So sekarang ni memandangkan PKP ni kan, musim PKP ni orang tak boleh nak gerak. Stok petai sebenarnya agak terhad sekarang. Terhad tetapi okey, ini viral di Twitter yang mana orang jual petai by pieces. Maksudnya ulas tu dia masuk dalam bekas dalam plastik dan dia wrap. Cantik je. Ikut saiz. Dia dah siap kupas ke? Dah siap kupas. Dia bersaiz daripada start 5 sen sampai 50 sen. Satu biji. Dia cantik. Dia by pieces lah. Dia siap dalam bekas plastik tu. Cantik je satu biji satu ulas nak kata ulas satu ulas. So memang tapi okey yang menakjubkannya okey sold out. Sebenarnya kat rumah saya, dekat kedai Aceh lah situ, dekat barang basah kan. Kedai Aceh ni memang ada dia jual, tapi bukan by pieces lah. Dia buat dalam satu plastik besar gini kot. Ya, saya tahu dia siap kupas. Yang tu biasa. Sebab saya pun susah nak jumpa sekarang. Sebelum ni saya beli sebagai contoh di Econ Safe. Saya beli ni lah. Saya beli petai dah siap kopek kan. Sebab susah nak dapat petai dan to be honest saya memang tak pandai pun nak kupas petai tu walaupun simple kan. Sebab dulu saya tolong juga mak saya kan terpotong habis. Saya terpotong habis. Separuh ya. Dengan separuh. Kan. So yang ini dijual ni, lepas tu okey, dalam thread tu di bawahnya so ada orang lain pula. Of course lah dalam Twitter ni bila atas tu promote, yang bawah tu orang lain pun promote juga barang dia. So orang ni pun dia jual juga petai. Sold out juga. Tapi dia jual petai yang baik ikat lah. Baik ikat. Pun sold out. Saya tak tahu kenapa petai memang sangat. Ya betul lah. Sebab saya sebut tadi dekat kedai Aceh tu dah dekat sebulan tak ada stok. Saya tanya dekat abang tu lah yang jual tu. Dia kata sama ada bukan musim ataupun mungkin sebab PKP. Stok tak boleh masuk ke KL. Tak tahulah. Tapi itulah sebab sekarang ni apa yang diorang buat adalah macam by post juga ni. Sebab bukan di sini. Okey, bukan di sini. Kebanyakan mereka daripada luar, daripada Kuala Lumpur. Tapi macam biasalah warga Kuala Lumpur ni memang rajin membeli. Quite interesting juga tu saya boleh search benda tu. Dia by piece je. Lama tak makan petai sebenarnya. Teringin juga. Betul lah, saya tak boleh lah. Saya teringin juga tapi saya tak boleh kan. Kalau saya boleh tu memang saya dan pernah sekali. Okey, saya ni memang dia kadang saya ada benda yang saya tak makan.
Tapi akibat kerana saya teringin sangat hari tu, saya nak masak. Petai ini memang kelakar lah saya nak masak. Ya, betul. Okay. Saya ni memang nak makan petai. Saya dah plan dah. Saya nak makan petai. Saya nak masak. Okey, masakan macam ni lah. Okay. Saya pergilah ke Econ Safe. Dekat berdekatan rumah saya masa tu. So, barang yang saya nak beli tu tak ada. Saya malas sebab nak pergi cek tempat lain. Sebab di KL ni fahamlah parking tu yang susah sebenarnya. Betul. Kalau parking tu senang je. Kita nak pergi mana-mana berhenti je kan. Ini sebagai contoh Econ Safe berada di di shopping mall. Nak keluar dari shopping mall lagi, pergi pula shopping mall satu lagi. Itu benda yang saya rasa macam ni kan. So jadi pada ketika itu okey. Saya nak makan petai dah beli ni sebab saya macam mana baik orang saya kata saya kena ada petai juga. So jadi apa saya buat ketika itu ada fast food kat sebelah tu, Texas Chicken, so saya belilah burger. So saya makan burger dengan petai. Nampak tak? Tak asalnya nak buat apa, sambal petai ke apa? Bukan, saya tak buat sambal petai. Saya nak makan nasi, saya nak masak ada sotong masak something lah. Okay. Walaupun kata saya tak boleh nak makan seafood tu, tapi saya punya teringin lah. Sebab petai pun saya tak boleh makan kan. So saya orang kata makan je lah. Dah bertekad lah. Bertekad lah ketika itu sebab saya tahu memang akan angin teruk kan sebagainya. So pada ketika itu sebabkan saya punya teringin nak makan petai, tolak sotong tepi. Okay, saya nak makan petai tu juga. So saya masa tu saya tengah fikir saya nak makan ayam ke saya nak makan burger. Saya nak makan burger lah. So jadi maksud tak terfikir saya makan burger dengan petai tu. So saya duduk depan TV, saya makan, petai dia kan. Makan je. Tu dia macam pelik kan, tapi sebabkan teringin punya pasal saya makan je. Okay. So kita mungkin dah di penghujung untuk segmen ini. Betul. Udang dah memanggil. Tapi sebelum tu kita ingatkan sekali lagi, sekiranya anda ingin membuat sebarang tempahan, anda boleh buat 3 cara. Yang pertama sekali, anda boleh terus ke Facebook kami, okay, di www.facebook.com/big2bazaarofficial. Dapatkan pautan di situ dan muat turun. Dan dia akan terus pergi ke Google Form yang pertama. Yang kedua, anda boleh WhatsApp okay, ke nombor yang tertera. Okay. Dan yang terakhir sekali okey 012-427-7783 dan yang terakhir sekali adalah melalui QR code. Okey. Jadi itu sahaja untuk pagi ini untuk sayur-sayuran dan juga buah-buahan dan Big to Bazaar Grocery, dan kita akan tukar ke produk udang selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Nantikan.
Okey, kita bersiaran sekali lagi. Kali ini kita sambung dengan produk yang lain pula, iaitu produk udang. Okey, memandangkan kita nak dekat dengan Chinese New Year ni, that's the main reason why kenapa kita nak mempromosikan barangan-barangan yang orang kata berkaitan dengan Chinese New Year. Kita akan sentiasa memperingatkan anda tentang produk untuk Chinese New Year inilah. Okey. Jadi untuk produk kali ini seperti biasa adalah udang, yang mana udang ini adalah orang kata prawn crackers, keropok udang lah. Okey, nama pun kita kenal, dengar pun kita boleh faham dah kan, udang. So maksudnya udang. Ya. Okey, walaupun ejaan dia WOODANG, tapi dia sebenarnya memang udang betul lah. Betul. Maknanya bahan yang digunakan, kita panggil bahan utama lah. Okay. Untuk menghasilkan udang cracker ni adalah isi udang yang fresh lah. Betul. Maksudnya kepala dan juga kulitnya diasingkan terus. Okay. So itu yang specialnya. Sebab Man, kebanyakan produk di luar adalah perisa udang. Betul. Okay, perisa tiruan lah. Perisa artificial lah. Okay. Kalau ada pun, sebab sometimes Man, yang artificial tu pun diguna tapi sedikit je lah. Sebab untuk enhance rasa original tu kan. So dia akan guna juga whatever it is. Tapi cuma apa orang kata, dia punya perisa tu dia akan kadang salut. Kan, betul tak? Kan. Tapi yang ini bukan. Okey, yang ini bukan disalut. Salutan dia tu adalah bahan lain pula. Itu kita kena ceritalah. Itu perisa yang lain pula. Ya, betul. Kita akan ceritakan nanti. Tapi bahan asasnya untuk keropok udang itu sendiri adalah tepung ubi. Okey, dan juga isi udang. Which is komposisi untuk udang itu sendiri lah. Untuk setiap hidangan ni ialah 65%. 65% tu bukan sikit So jadi memang kalau kepada siapa yang ada masalah dengan alergi tu, alahan kan. Alahan tu akan menyebabkan ni jugalah, sebab 65% kan dia bukan sikit je. Kena take note tu. Right? Rasa boleh tapi kena berjaga-jagalah. Mungkin ada kesan sampingan selepas anda memakan udang crackers ni. Sebab ada setengah orang macam my cousin, dia memang dia specifically tak boleh udang je. Seafood lain boleh? Boleh. Udang sahaja dia tak boleh. Dia bukan tak try, dia dah try daripada kecil. Family dia daripada kecil lah. So jadi when it comes to arwah mak masak, macam contoh arwah mak masak, dia nak bagi dekat kakak dia, so kena bagi tahulah, okey, yang ni ada udang sebab anak-anak dia memang macam genetik lah. Dia semua anak-anak dia semua tak boleh makan udang. Kalau makan jadi apa? Bengkak ke apa? Bengkak. Bengkak. So agak kritikal jugalah dia punya alahan tu. Ya, macam saya cuma sekadar gatal saja. Gatal, dan mungkin paling teruk nanti akan dapat lihat dalam tempoh 24 jam keluarlah acne atau jerawat tu. So itu antara yang berlaku lah biasanya. Tapi kalau ada setengah orang dia memang allergic agak teruk kan, so memang tak boleh lah. Okey, so untuk udang crackers ini kita beritahu harga dulu lah. Okey, harga di Abitu Bazaar, harga yang sangat-sangat istimewa, RM59.90 saja. Betul, RM59.90 untuk dapat satu kotak ni, satu box ni yang cantik ni. Buka sikit. Okey. Nampak tu? Satu box ni. Tiba-tiba nampak cawan tu kan? Nampak cawan ni? Kantor lah pula kan. Kelakar pula ni. Okey, taklah. Saja je gurau. Okey, so jadi mana dalam satu kotak ni, okey, dia ada 3 pack. Okey, macam saya katakan tadi, komposisi utama dia adalah keropok udang, yang mana isi udang tu digaul sekali dan tu jadikan inilah keropok tu kan. Okey. Tetapi perisa lain. Yang mana dalamnya ada 3 perisa yang lain. Yang pertama sekali di hadapan ini seperti anda lihat adalah yang ini adalah salted egg. I see. Yang mana salted egg sekarang ni dia macam menjadi satu fenomena. Fenomena, betul. Kan? Kan? Dia sama macam cheese dulu kan. Semua benda nak di-cheesekan ya. Ya, betul. Kan, sampai kan ada some of the product yang orang kata bukan makanan kita pun nak di-cheesekan. Orang luar tu pun tak cheesekan, tapi kita cheesekan. Macam tu kan. So tapi ini adalah salted egg, jangan salah, ini memang orang kata our culture lah kat sini kan. Betul. Telur masin tu kan. Betul. So tapi especially Chinese food, right? Macam contoh chicken salted egg ke, ya Allah sedapnya Man. Betul. Kan. Apa ni, kuih bulan juga menggunakan telur masin kan. Telur kuning tu. Ya, tapi saya memang tak makan lah yang tak makan? Saya tak makan. Saya kurang sikit telur kuning.
telur masin tu lah. Okey, saya makan yang putih tu je. Ya ke? Saya makan putih je. Biasa orang tak makan putih. Makan putih tu terlampau masin. Saya tak boleh makan yang kuning tu. Sebab saya rasa macam rasa dia pelik. So, tapi kadang yelah bila kita dah orang kata try jugalah kan. Tapi when it comes to kuih bulan, okay, ramai tahu memang saya memang suka sangat-sangat kuih bulan. That's my favourite. Tapi saya tak akan makan yang ada egg yolk tu. Saya tak akan makan ada egg yolk kat dalam tu lah. Pelik-pelik tu. Okay, so untuk udang salted egg ini, right, bukan saja kalau kita bercerita tekstur kan, kita nak tunjuk tapi mungkin kita tak boleh buka, right, packaging ni. So dia yang pertama dia agak tebal setiap crackers tu, tetapi bila anda gigit dia rapuh. Itu yang istimewa sebab yelah keropok-keropok di luar sana, keropok ikan dan sebagainya. Okay, kalau dia tebal, kita gigit keras. Okay, tapi ini tebal, gigit tapi dia rapuh. Dia sebenarnya sort of like boleh cair di mulut. Betul, ya. Mungkin orang takkan faham macam mana keropok cair di mulut. Anda kena try. Memang kena sebab cuba. kalau anda kemam, nanti lama-lama dia melt. Ya, dia akan jadi lembut kan? Lembut macam jadi macam yalah, tapi tak sedap lah kita buat macam ni. Cumanya maksud saya tu, maksud yang saya dengan Luqman cuba sampaikan adalah dia tebal tapi dia rapuh. Ya. Okey. Kemudian dia ada rasa sedikit sangat minimum, rasa pedas sikit. Itu saya tak nafikan sebab macam saya ni kurang rasa kurang kuat pedas tu kan. Bila saya makan tu tapi tak adalah sampai tak boleh makan. Memang adalah rasa pedas tu macam very very light lah. Light lah. So kita boleh tolerate lah. Boleh mungkin sangat. Tak tahan pedas, dia boleh lagi betul lah ansur dengan rasa pedas tu. Okey. Alright, kemudian bukan sahaja anda dapat satu paket ataupun satu paket udang salted egg. Betul. Okey, anda akan dapat 2 paket salted egg yolk sauce. Kat di hadapan ni anda boleh dapat lihat ni kan. Ada 2 pack ni. Lepas tu anda juga boleh boleh pula anda akan dapat, bukan boleh, memang dapatlah, show ni dapatnya. Okey, so dekat dalam tu ada saucepan dia tu. Saucepan. Ini dengan tagline udang sini. Alright. Okey. So yang itu untuk sos je lah. Nanti kita akan cerita kemudian. Okey, dan seterusnya untuk perisian seterusnya adalah depan saya ni. Di hadapan ini adalah udang seaweed. Saya nak sebut seaweed tu saya terlupa pula nak sebut perkataan tu. Saya dah tengok gambar depan tu. Apalah saya nak cakap seaweed ataupun rumpai laut. Okey, ini juga antara yang kalau for those yang memang meminati rumpai laut, sekarang ni dah agak fenomena juga, dah lama sebenarnya. Okey. Yang beli contohnya dia beli sekeping rumpai laut tu, dia makan macam tu je. Dulu kan Man, saya pun tak gemar tau. Ya, betul. Saya tak gemar sebab ada rasa macam hanya-hanya tu saya tak boleh lah. Tetapi macam rakan kita Mohsin kan, itu favourite dia. Start daripada tu lah dia suka beli tu lah yang sekeping-sekeping tu. Dan start daripada tu saya makan lah. So terpengaruh ni. Terpengaruh. Sebab dia memang kalau bawa makanan dia akan mempengaruhi orang. Kita doakan semoga Mohsin cepat sembuh. Dia telah menjalani satu pembedahan kecil lah. Minor operation. So sebulan dia akan duduk di rumah. Memang beraya sungguh dia. Tak, saya rasa setelah dia datang kejap lagi, dia punya saiz akan berganda. Itu saya boleh jamin lah. Sebab dalam tempoh berapa tahun dia bekerja di sini kan, perubahan yang sangat drastik ya. Sangat drastik. Antara rakan-rakan saya perubahan yang sangat-sangat drastik lah. Bandingan saya yang rimin macam ni. Rimin. Saya tak tahu jugalah sebab dia kan buat operation dekat bahagian tonsil ni. So mungkin tak tahulah selera makan tu mungkin ada, tapi nak makan tu mungkin agak sakit. Tapi tak tahulah, mungkin dia makan juga banyak saya rasa. Sebab Mohsin ni dia macam mana sakit pun dia punya selera makan dia insya-Allah tak berkurang lah kot saya rasa. Okey, cukup tentang Mohsin. Dia mungkin dia tengok live kita ni. Tu batuk dia. Alright. Okey, so yang seterusnya terakhir sekali ada perisa pedas, yang ni pedas betul-betul pedas. Okey, but still orang kata boleh tolerate lah, can tolerate with pedas tu kan, sebab macam pedas orang makan yang yang Korea ni tu. Samyang. itu. Cuma Man, okey, sebab ini dia guna Sichuan pepper, so jadi mungkin bau dia sedikit ada sedikit maung menyengat lah, agak menyengat. Ya, tapi pedas itu bagi saya boleh tolerate. Betul. Pedas memang saya rasa pedas. Bagi saya pedas lah compared to yang ni saya ceritakan yang memang boleh tolerate ni memang boleh tolerate lah. Tapi yang ni memang pedas, cuma
bagi saya kalau untuk yang lidah yang pedas tu, berlidah kebas tu yang kan dengan pedas tu semua boleh tahan je, memang bolnak tolerate lah. Sangat-sangat boleh tolerate, tak ada masalah. Okey. Dan untuk yang sos tadi tu, salted egg sauce, untuk for those yang mungkin nak menaikkan sensasi salted egg tu. Betul. Sebab ini dia agak dah cukup lah sebenarnya. Tapi bagi kalau saya, nak lebih lagi. Yang ini salted egg lah. Kalau saya makan yang salted egg ni, saya makan sendiri je. Dia sendiri je. Sebab apa? Dia memang purely salted egg. Okey, tetapi untuk yang lain, saya akan salted egg kan juga. Seaweed campur salted egg ataupun yang mala ataupun tak, sebab apa Man? Dia punya saya nak kongsikan kepada penonton di luar sana. Yang mana untuk produk ini, salted egg sauce ni, kenapa dia bukan sekadar yang macam serbuk salted egg kosong je. Tidak. Betul, sebab powder tu kita campur air dah cukup. Betul. Okey. Dan dia rasa macam tu je lah, kosong kan. Tapi untuk yang ini, apa yang perlu anda ketahui adalah dalam ni dia memang ada dah bawang putih, daun kari, cili padi merah, lepas tu stok ayam. So jadi dia punya rasa tu like full of flavor. Dia akan menyebabkan anda makan dengan apa je memang sangat sesuai. Sebab satu ni cukup untuk tiga-tiga ni. Cukup sangat. Yang lagi satu ni boleh buat makan dengan nasi je. Boleh. Okey. So saya rasa nanti kan yang ni kan kita macam goreng ayam ataupun goreng udang, dan kita buat salted egg lah, lepas tu tambah sikit daun kari, cili padi tu kan. Goreng kentang pun letak salted egg ni. Boleh? Masuk makan chips kan? Boleh makan chips boleh, tak ada masalah. Memang sangat-sangat terbaik lah. Yang mana seperti yang kita nak bagi tahu sebelum ni, benda yang pertama sekali yang perlu anda ketahui selain daripada isi udang itu sendiri adalah produk ini telah disahkan halal oleh JAKIM Malaysia. Halal. Betul. Untuk dua-dua produk ni. Dua-dua produk maksud saya tu udang lah, produk udang dan juga sos lah. So memang itu disahkan halal. Tak perlu ragu-ragu. Kita bertengok kat bahagian bawah ni, sini tengok dekat mirror tu. Kan. Sudah mendapat sijil halal daripada JAKIM. So jadi saya rasa memang benda ni, satu kotak ni kalau anda ingin hadiahkan kepada saudara mara, family members dan juga kawan-kawan, memang mudah sangat sangat sesuai sebab dia dalam kotak je kan. Tak perlu nak tak perlu nak panggil wrap ataupun balut dengan pembalut hadiah pun. Cukuplah kita hantar macam ni saja. Dan yang paling penting dekat dalam tu anda akan dapati satu voucher discount card ataupun voucher code lah, yang mana dengan menggunakan kod udang 10 anda akan dapat 10% diskaun untuk pembelian yang seterusnya. So beli satu ni dapat 3, dapat 2 sos, dapat 1 sauce pan dan juga anda akan dapat 1 discount card 10% untuk next purchase. So jadi dekat situ dah jimat kan. Sekarang ni lebih-lebih tengah promosi dan kita stok agak terhad di Big 2 Bazaar especially. So sebab minggu lepas kita dah dapat order yang sangat banyak. Betul. Memang bertimbun dekat seperti yang saya lihat lah. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk dapatkan produk udang ini di Big 2 Bazaar. Caranya adalah anda terus layari laman web kami di www.big2bazaar.com and then search ataupun cari WOO-DANG udang, dan anda akan terus dibawa ke page udang. So buat pembelian sebab harga semasa ataupun harga di pasaran ialah RM72.50. Penjimatan yang agak banyak tu. Agak banyak penjimatan, lebih kurang dalam RM12 lah macam tu. So sementara stok masih ada dan promosi masih lagi berjalan, anda kena grab peluang ini untuk test, untuk rasa dan juga untuk merasai pengalaman dan sensasinya produk udang ni. So for those yang dah rasa, mesti nak beli lagi. Betul. Sebab kita dah rasa kan? Dah rasa. Kita dah rasa. So memang sangat-sangat sedap lah. Especially kalau yang seaweed tadi tu, for those yang memang meminati seaweed, crackers dia bukan sahaja cracker biasa, tapi ditabur dengan flakes rumpai laut atau seaweed tu memang full. Tengok pada jauh nampak hijau. Kita tak tunjuk tapi itulah.
Tak ada stok nak tunjuk. Kan. Okey, tak apa. Jangan lupa untuk membuat pembelian. Okey. Terus je macam saya kata tadi, terus pergi ke website kami di big2bazaar.com untuk anda dapatkan ada 3 perasa. Okey. Yang pertama sekali adalah salted egg. Yang kedua ada seaweed, yang ketiga ada mala. Saiz dia adalah 70 gram berat bersih dia. Berat bersih 70 gram. Okey, yang mana untuk produk ini saja, bukan saja dia sebenarnya saya nak ceritakan, bukan sahaja dia sedap, okey, tapi juga berkhasiat. Yang mana dekat dalam produk ini, okey, saya bagi tahu dekat Lokman, yang mana terdapatnya protein kat dalam ni ada 3 gram. Dia setiap produk kadang lain-lain mana. Okey, dia ada vitamin D, kalsium ada 80 mg, iron ada 0.6 miligram dan juga potasium lah. So benda-benda semua ialah mungkin dari segi kuantiti tu tidaklah mencukupi untuk harian, pengambilan harian. Tetapi sekurang-kurangnya orang kata kita tak adalah makan keropok kosong je. Betul tak, Man? Betul. At least memberikan sedikit lah walaupun tak banyak. Nutrien kepada diri kita lah. Daripada kita makan tu. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami pada jam 1 tengah hari nanti. Okey, jadi kita akan berjumpa pada jam 1 tengah hari nanti. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.